tentang bagaimana menghadapi perbezaan pendapat. Itu yang kadang-kadang tak diajar. Yang diajar perbezaan pendapat ikut mazhab Syafi'i kita yang merupakan mazhab yang terbaik. Itu bahasa nak berkelahi tu. Macam mazhab lain tu tak baik lah. Mazhab Syafi'i yang paling elok kononnya. Padahal semua mazhab ni elok, muktabar, ahli sunnah wal jamaah. Lantas yang perlu kita faham ialah kaedah. Kaedahnya telah kita belajar dalam usul 20. Itu faedah kita belajar usul 20. Kaedahnya mengatakan perbezaan pendapat dalam beragama berkaitan hal-hal ranting tak dapat dielakkan. Yang penting jangan berkelahi. Kita hendaklah bermaaf-maafan. Oh, you begitu ya, saya berbeza sikit. Tapi tak apa, dua-dua betul. Tak apa, dua-dua betul. Tapi di hujung kaedah disebutkan, namun tidak ada salahnya untuk kita berbincang, untuk mencari sesuatu yang lebih kuat. Atas dasar itulah kita nak bicarakan tentang ayat ini, yang hukum yang keluar daripada ayat itu sekarang, insya-Allah. Secara umumnya sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sahabat seperti Anas bin Malik, ulama selepas mereka seperti Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, Ikrimah dan ramai lagi mengatakan mutahharun dalam ayat ini tak ada berkaitan dengan manusia. Mutahharun, golongan yang suci dalam ayat ini ialah para malaikat. Dan ayat ini dikaitkan dengan satu ayat lain. Itu pendekatan yang betul, metodologi yang betul. Sesuatu ayat jika tak begitu jelas maksudnya, hendaklah dikaitkan dengan ayat yang lain dalam surah lain jika keadaannya sama, jika isunya sama, maka dikaitkan dengan ayat-ayat dari surah Abasa, Abasa wa Tawalla. Dan salah satu ayat menceritakan bahawa golongan yang suci yang menjaga Quran ialah para malaikat. Sebab itulah Al-Mutahharun dalam ayat ini ditafsirkan oleh ramai sahabat dan ulama selepas sahabat sebagai Al-Malaikah. Tak ada kaitan dengan manusia. Lantas ulama tafsir berkata Al-Quran terpelihara di Lauhul Mahfuz. Yang boleh memegang, mencatat apa-apa di situ bukan manusia, malaikat sahaja. Sebab itu Allah mengatakan ia terjamin sebab di Lauhul Mahfuz, sebab yang menjaganya bukan makhluk seperti manusia yang boleh tersilap dan tertidur, tetapi yang menjaganya makhluk yang suci, iaitu para malaikat, makhluk suci yang tak pernah berdosa. Lantas Al-Quran terjamin kesempurnaannya, insya-Allah. Maka itulah yang kita nak pegang. Namun kita juga tidak menafikan ada ulama yang mentafsirkan Al-Mutahharun sebagai orang Islam yang suci, maka melahirkan fiqh yang kita sebutkan tadi. Tetapi yang mentafsirkan Al-Mutahharun sebagai malaikat, maka fatwa fiqhnya berbeza. Tidak ada salahnya untuk kamu memegang mushaf Al-Quran walaupun tanpa wuduk, sebab ayat ini dikaitkan dengan malaikat. Maka manusia bukan malaikat, jadi kamu boleh pegang Quran walaupun tidak suci. Namun jika ada nas, contohnya hadis yang memberikan satu hukum yang khusus, kita berpegang dengannya. Dan sememangnya ada nas. Oleh saya membuka kitab yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq, Fiqhus Sunnah, dalam bab menyentuh mushaf ataupun Quran, diutarakan dua hadis. Dan ulama dahulu menganalisis hadis itu dan mengatakan dia kuat. Hadis pertama ialah hadis yang menceritakan pada suatu ketika Nabi SAW telah menulis. Bila dikatakan Nabi menulis, bukan Nabi menulis, tapi di arah sahabat menulis dan guna cap mohon Nabi. Cuma dalam hadis dikatakan Nabi menulis, maksudnya Nabi menyuruh sahabat menulis
Satu surat ditujukan pada umat Islam di Yaman. Isi suratnya ialah la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang tahir. Yang tahir ialah yang suci. Ditambah pula dengan hadis kedua riwayat oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dikatakan para perawi yang dipelihara, yang dipercayai, maka bunyi hadisnya seperti yang pertama tadi, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan yang suci. Maka menguatkan lagi pendapat ulama mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf melainkan berwudu. Tetapi ada ulama yang lebih kritikal dengan mengatakan Nabi mengatakan tahir. Tahir ni umum, dia boleh bermaksud berhadas kecil dan ambil wudu, ataupun berhadas besar dan mandi wajib. Mana satu? Nabi tak perincikan. Nabi kata tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci dalam hadis. Sebab Quran dah selesai. Dalam hadis disebutkan tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan yang suci. Nabi kata yang suci. Ulama mengatakan suci dari hadas kecil. Tapi ada ulama mengatakan mengapa tidak hadas besar. Maka dia juga melahirkan perbezaan pendapat. Ada ulama mengatakan jika kamu sekadar berhadas kecil, kamu boleh menyentuh Al-Quran kecuali berhadas besar. Maka hadis tadi dikaitkan dengan orang yang berhadas besar. Orang yang junub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi orang yang berhadas kecil boleh menyentuh Al-Quran. Dan itulah pendapat sahabat Abdullah bin Abbas dan ramai ulama yang lain. Boleh menyentuh Al-Quran, boleh menyentuh mushaf jika berhadas kecil. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi telah tulis satu surat kepada Raja Heraklius. Ketika itu dia non-Muslim. Dalam surat itu Nabi tulis ayat Quran, ta'alau ila kalimatin sawa, mari kita pada kalimat yang sama. Nabi tulis ayat Quran dalam surat itu, diberikan pada Heraklius. Dan Heraklius ketika itu non-Muslim. Dan Heraklius mengikut riwayat yang sahih mengambil surat yang dalamnya ada Quran dan membacanya. Maksudnya orang kafir boleh baca Quran, boleh baca dan boleh memegang apa-apa tulisan, apa-apa buku, apa-apa tulisan, apa-apa buku, apa-apa tesis, apa-apa kertas kerja yang terdapat dalamnya ayat Quran dalam bahasa Jawi. Sekaligus ulama merumuskan begitulah pegangan kita. Jika satu buku ada Quran, ataupun Quran kita ada tafsiran ataupun terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris yang dipopularkan di barat, boleh dipegang tanpa wudu, hatta oleh orang kafir, dikiaskan kepada Heraklius yang memegang surat yang dalamnya ada Quran. Isu itu beres di situ. Sebab itu di Malaysia bila kita hadiahkan buku yang terdapat dalamnya Quran, malah kita hadiahkan Quran terjemahan bahasa Inggeris yang benar-benar mushaf yang Jawi itu. Yang Jawi ni saja mushaf Quran, yang terjemahan ni bukan Quran dari segi hukum. Yang Jawi saja yang dikatakan mushaf, yang terjemahan ini tafsirannya bukan mushaf. Jadi bila kita berikan Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris yang terdapat dalamnya ada tulisan Jawi, itu mushaf yang asal, tapi ada yang Rumi bahasa Inggeris yang merupakan terjemahan tafsiran, kita berikan jelas hukumnya boleh berdasarkan nas yang kita sebutkan tadi. Nabi berikan pada sahabat satu tulisan yang dalamnya ada Quran, diberikan pada Heraklius. Heraklius memegangnya, membacanya, dan Nabi tak kata kita buat saman polis kepadanya. Jadi bila kita ada ilmu, cara kita melihat hukum itu berbeza. Tinggal cuma satu benda. Apa kata jika mushaf itu hanya tinggal yang Jawinya saja, tak ada terjemahan, tinggal itu saja. Mushaf yang sebenarnya mushaf,